Assalamualaikum guys. Okay, so dengar tak bunyi bunga api bagaikan perang? Mungkin kalau perang betul-betul teruk lagi lah kot. So sekarang ni mereka tengah berperang bunga api antara taman sebelah ni dengan taman sebelah sana. Gitu. So kita yang berada di tengah-tengah ni duk melayan je lah, pung bang. Rumah pun dah bau asap. Gitu. Alright, so pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat merayakan Dewa Kekayaan kepada mereka yang menyambutnya. Okey, kebiasaannya bagi mereka yang berbangsa Cina dan juga yang kebiasaannya menjalankan perniagaan. Bagi saya semualah senang cerita. Okey, so pertama sekali, terima kasih kepada subscriber saya. Alhamdulillah hari ini ada penambahan lagi, menjadikan ia kepada 7. Okay, so terima kasih kerana anda memberi semangat kepada saya untuk lebih banyak berkongsi analisa semua. Okay, so hari ini pula saya nak membuat sedikit analisa daripada permintaan daripada Encik Zafran. Encik Zafran. Okay, so beliau meminta mapping ataupun analisa untuk AJ. Okay, Australian dollar versus Japanese yen. Alright, so jom kita tengok. Tanpa masa, jom kita tengok. Okay, jika dilihat daripada the whole structure, kita nampak terjadinya 5 penurunan, di mana ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan selepas itu, jika kita lihat daripada struktur pergerakan, market untuk AJ bergerak dalam sideways. So dalam kepala kita yang pertama sekali, asalnya kita tak letak ni 3. Kenapa tiba-tiba saya letak ni 3? Disebabkan oleh faktor pergerakan market dalam corrective mode jika bergerak secara sideways dan panjang. Nampak? Sideways dan panjang daripada tahun 1995 sampailah sekarang 2024, kita dapat melihat pergerakan AJ yang berbentuk ataupun bersifat sideways. Nampak? Sideways, dia tak naik, dia tak turun, dia tak naik, dia tak turun. Kalau dilihat daripada level ni, dia tak lepas. Daripada level atas ni, yang atas ni lah, langsung dia tak lepas. Gitu. Dia masih bergerak dalam sideways. So sebab itu saya identify dia sebagai wave 4. Mudah kan? Di mana 3 adanya 5 pergerakan ataupun 5 wave, 4 dia membuat pergerakan sideways. Okay, so bila kita dah nampak sideways, pertama sekali kita perlu mencari adakah ini membuat ABC ataupun sebenarnya ini wave 4 dan wave 5. Jika dilihat daripada struktur, inilah 3, 4 dan 5. Sebab yang ini tak boleh naik tiba-tiba dan baru turun. So saya anggap yang ini adalah 3, 4 dan 5. Dan sekarang ini dalam yang pergerakan yang ini adalah A, B dan C, di mana dia membentuk pergerakan ataupun mengkomplitkan pergerakan A. Lebih mudah untuk kita faham. Alright, so saya tukar warna merah. Tak naklah warna hijau lah. Tak naklah warna hijau, tak boleh. Warna biru. Okay, so kita nampak ABC. Saya nak confirm lagi, saya tarik pula Fibo extension, di mana dia berhenti di zone 1.236. So ini yang meyakinkan saya ini adalah ABC, di mana dia membentuk wave A. So bila terjadinya wave A, sekarang ni kita dapat lihat pergerakan sideways lagi, di mana inilah pergerakan yang kita panggil triangle. Gitu, triangle. So bermaksud dalam weekly punya time frame, kita dapat lihat betul-betul jelas di mana ini adalah A, B dan ini adalah C, D dan seterusnya, yang saya jangkakan AJ akan membuat penurunan sehingga ke level yang E ini. Gitu. So supaya mudah kita faham, untuk lebih mengkonfirmkan,
kita tukar pula kepada time frame lebih kecil. Kita nak tengok sama ada betul tak sekarang ni dia hendak membuat pergerakan ke bawah. Okey, saya sekarang gunakan pula storyline. Okey, kita ambil daripada sudut storyline. So pertama sekali kita kena tukar line lah. Nama pun storyline. Okey, so kita lihat daripada sini. Current market price, lihat current market price berada ke bawah ni, nampak? Dia tak ada dot sebab market tengah close. So pertama sekali apa yang kita perlu tahu adalah di manakah first left dia. Itu yang paling penting. So first left dia kita nampak ini. Okay, ini first left dia. Kalau kita nak ambil the whole structure, kenapa dia naik? Daripada mana dia naik? Inilah daripada permulanya dia membuat kenaikan, nampak? Sebab lepas tu dia break yang level ni semua, betul tak? So bila kita tukar kepada candle, kita nampak kenapa dia break daripada sini, dia terus naik atas. Disebabkan oleh adanya support area yang kuat di sini. So dia ambil begitu, dia bergerak dalam posisi impulse, nampak? Begitu. Okey, yang paling penting, kenapa dia turun kat sini? Betul tak? Kenapa market price sekarang sedang menuju ke bawah? So apa yang saya akan buat adalah kita akan tarik line daripada sini dan kita akan pergi sampai level mana. Inilah dia punya, di mana dia touch kat sini dan seterusnya dia membuat pergerakan ke bawah pula. Okey, so kita tukar kepada candle, kita dapat lihat inilah pergerakan di mana yang memulakan penurunan yang kuat ini, betul tak? So disebabkan oleh itu sekarang ada tindak balas untuk AJ ni ke bawah. Okey, so kita dah nampak first kali, kita dah tahu dah kenapa dia turun di sini, disebabkan oleh adanya pergerakan di sini. Okey, sekarang jika kita lihat daripada sudut storyline, kalau the respect level ini bermaksud apa? Dia akan naik lagi sekali untuk menuju ke seterusnya. Dia akan pergi ke sini pula. So kita tanda dulu supaya mudah untuk kita melihat ke manakah dia boleh pergi. Alright, faham Jika pula dia respect level ni dia naik atas, dan sekarang in case lah kalau dia respect pula level di atas ini, bermaksud dia akan turun bawah kembali untuk mencari level mana pula yang kuat. So dia akan berhenti sebab yang ini dia dah touch, so bermaksud dia akan pergi yang sini pula, betul tak? Next level dia, nanti dia akan naik balik, dia akan cari balik level mana yang ada, dan mungkin dia akan bergerak sampai ke bawah yang ini. Nanti dia bergerak naik atas lagi, nanti dia akan bawa sampai sini. Kita tak tahu, kita hanya boleh menjangkakan itulah yang bakal terjadi. Kenapa D kat sini, D kat atas, kau ni mengada-ngada, betul? Okay, so daripada struktur pergerakan ini yang saya nampak. Okay, bermaksud kalau dia respect level ni, bermaksud dia akan naik atas lagi, sebab dia nak melengkapkan pergerakan dari sudut storyline. Tapi kalau dia tak respect yang ni, bermaksud dia akan terus ke bawah lagi, dan seterusnya dia akan ke bawah. Macam inilah sampailah dia mencari satu zone yang memang dia rasa selesa. Gitu. Bermaksud untuk minggu hadapan, apa yang saya nampak, sebab sekarang dia berada di antara level yang tertengah untuk 4 hours. Kalau dia respect level ni, bermaksud dia akan ke atas. Kalau dia tak respect, dia akan break dan terjadinya pergerakan beginilah saya jangkakan. Bermaksud dia akan turun, naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dan seterusnya. Alright, so untuk Encik Zafran, inilah saya punya analisa untuk minggu hadapan bagi pair Australian dollar versus Japanese yen. Alright, so apa yang kita boleh buat, kita hanya menunggu ke manakah dia nak pergi. Kalau dia respect, dia naik. Kalau dia tak respect, dia break. Itu saja. Alright, so dalam arti kata lain, kita akan menunggu. Okay, dalam masa yang sama, kau buka lah pair lain, tak salah tumpukan pada satu pair saja, betul tak? Okay, sekarang kita tengok pula dekat sistem haze kita. Jom kita tukar haze. Alright, kalau kita lihat daripada weekly pula, kita nampak apa?
sekarang ni dekat atas ni adalah level yang kita panggil resistance yang kuat. Dia tak lepas. So adakah bila dia touch level putih ni dan dia akan terus turun ke bawah? Itu yang kita perlu lihat pada minggu hadapan. Kita tengok sekarang dia betul-betul dekat level ini. Sepertinya dia tak nak lepas, sebab ini adalah zone yang kuat di mana resistance dia touch, dia turun, dia touch balik, dia turun. Nampak? Adakah dia akan touch lagi dan dia turun, ataupun dia break? Itu yang kita perlu tunggu. Faham? Bermaksud kalau dia break, bermaksud dia akan naik lagi ke atas. Kalau dia tak break, bermaksud itulah level yang terakhir dia nak pergi, dan seterusnya mungkin dia akan membuat penurunan. Okey, so kuning ni, kenapa ada kuning ni? Disebabkan dia ada membuat apa? Dia membuat breakout. Dia break daripada line ini, tapi ini untuk 4 hours. So mungkin sampai atas ni dan seterusnya barulah dia akan membuat penurunan ke bawah. Ini kalau kita lihat daripada sudut haze. Alright? So mudah, sebab dia dah memberi kita zone di mana kita boleh tengok manakah zon-zon yang bersesuaian. Dalam masa yang sama kita akan gunakan pula dengan teknik kita sendiri. So macam saya akan gunakan yellow wave. Saya akan tengok, okey ni 1, 2, 3, 4, 5, okey dah cukup dah. Ni mungkin akan membuat penurunan pula. So sama je, bagi saya masih ada penurunan. Alright, so far itu sajalah yang saya nak share. Tiada apa lagi untuk pair ini. InsyaAllah kalau diberi kesempatan, saya akan buat pula untuk pair lain pula. Okay, so kalau you dengar tadi mercun-mercun tu, tu dia. Seperti memanggil saja. Okay, tapi Alhamdulillah kami tidur dalam bilik, so tak adalah terkesan dengan bunyi-bunyian ini. Alright, okay, so far itu sajalah saya nak share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan berjumpa pada next video. Macam biasa, saya sentiasa mendoakan anda semua untuk profit saja, profit. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe. Siapa yang masih belum subscribe, subscribe je guys, free je, aku tak suka bayar pun. Gitu. Kalau berminat untuk join dengan tim kami, boleh klik dekat description, di mana di situ kita ada grup Telegram, channel Telegram kita. Dalam tu kita akan share mapping, kita akan bagi tahu his currency meter, kita akan bagi tahu fundamental punya news, everything semua kita akan letak di situ. Alright, so far itu sajalah yang saya nak share. Terima kasih banyak guys. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Bolehlah tidur sekarang. Okay, bye bye.